salam sejahtera kepada semua. Kami, Ahli Kumpulan 6, ingin membentangkan tajuk kami iaitu Sumbangan Tamadun Islam dalam Bidang Perubatan. Ini adalah ahli kumpulan kami. Yang pertama, saya, Muhammad Azam bin Muhammad Sahid, nombor metrik 203615. Yang kedua, Azamuddin Rifai bin Mat Zukri, nombor metrik 202022. Yang ketiga, Muhammad Aziz bin Jamil, nombor metrik 203177. Dan yang terakhir sekali, Muhammad Safiuddin bin Muhammad Tahir, nombor metrik 200831. Okey, kita pergi ke pengenalan tamadun Islam. Tamadun Islam merupakan sebuah tamadun yang amat berbeza dengan tamadun-tamadun dunia yang lain. Ini kerana tamadun Islam bersumberkan wahyu iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tamadun Islam ini didirikan oleh masyarakat yang digelar sebagai Muslim. Seterusnya. Kemunculan tamadun Islam. Tamadun Islam ialah tamadun yang bermula di padang pasir, iaitu di Timur Tengah atau Asia Barat, dan didokong oleh bangsa Arab sebelum berkembangnya ke tamadun-tamadun dunia yang lain. Tokoh penting dalam kelahiran tamadun Islam ialah Nabi Muhammad SAW. Tamadun Islam mempunyai 4 asas. Asas pertama, asas akidah, asas ilmu, asas syariah dan asas akhlak. Keempat-empat asas ini adalah berperanan penting dalam kehidupan umat Islam dan tidak boleh dipisahkan antara satu sama yang lain. Seterusnya. Tamadun Islam dalam bidang perubatan. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai sumbangan tamadun Islam dalam dunia, antaranya seperti dalam bidang seni bina, bidang politik, ekonomi, sosial dan tidak lupa juga dalam bidang perubatan. Jadi kami akan membentangkan sumbangan tamadun Islam dalam bidang perubatan. Antara tokoh-tokoh yang terkenal adalah seperti Ar-Razi dan Ibn Sina. Kenapa tamadun Islam ini dapat berkembang dengan pesat? Perkembangan ilmu perubatan Islam adalah disebabkan daripada kesyumulan dan keagungan ajaran Islam yang tidak menolak sebarang bentuk ilmu kepada umatnya walaupun ia diambil dari bukan Islam. Oleh sebab itu, terdapat pelbagai bangsa dan jenis manusia di bawah naungan Islam dan ini telah memanfaatkan dalam perkembangan tamadun Islam. Terima kasih. Ya, kita akan bergerak kepada objektif kajian. Dalam kajian kami ini, kami ingin merungkai serta mengenal pasti kepentingan bidang perubatan dalam tamadun Islam. Seperti kami ingin mencari sumbangan-sumbangan tamadun Islam dan juga sumbangan daripada tokoh-tokoh ahli perubatan Islam sendiri. Dan selain itu, kami ingin mengetahui generasi masa kini bergantung harap terhadap ilmu perubatan tamadun Islam. Contohnya, adakah pencegahan dan juga cara perubatan tamadun Islam masih lagi diguna pakai dalam penghasilan ubat-ubatan dan juga penawar pada masa kini dengan tujuan untuk seperti melawan penularan virus atau juga penyakit. Okey, yang kedua, kami juga ingin mengenal pasti peredaran ilmu perubatan Islam antara tamadun. Dalam objektif ini kami ingin mengetahui dari mana dan juga bagaimana para tokoh perubatan tamadun Islam mendapat serta menuntut ilmu mereka. Ya, selain itu, bagaimanakah perkembangan pemikiran masyarakat Islam terdahulu terhadap ilmu perubatan Islam pada masa itu, dan yang akhir sekali, bagaimana ilmu perubatan mereka dapat disebar daripada negara mereka serta ke benua yang lain. Seterusnya kita akan bincangkan tentang tokoh-tokoh dan sumbangannya dalam bidang perubatan. Tokoh yang pertama ialah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, beliau dilahirkan pada 865 Masihi dan meninggal pada 925 Masihi. Sumbangan beliau pada dunia perubatan ialah beliau merupakan ahli perubatan pertama yang membezakan antara cacar dengan campak, menyediakan beberapa jenis ubat daripada tumbuhan dan tanaman, dan merekodkan banyak kes klinik dengan tepat. Al-Hawi adalah karya beliau yang masyhur diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan di Eropah dalam bidang kimia pada masa kini.
Tokoh yang kedua punya ialah Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Beliau dilahirkan pada 936 Masihi dan meninggal pada 1037 Masihi. Beliau telah menengahkan banyak pengetahuan penting tentang pembedahan, antaranya pembedahan biasa, kaedah-kaedah mengeluarkan batu dari putih kencing, pembedahan mata dan gigi, pemotongan organ dari tubuh badan dan sebagainya. Antara karya beliau ialah Al-Zahrawi dalam kitab Al-Tasrif yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sebagai Medical Medicine. Tokoh yang seterusnya pula ialah Ibnu Sina. Ibnu Sina, nama penuh beliau ialah Abu Ali Husain bin Abdullah, dilahirkan pada 980 Masihi dan meninggal pada 1037 Masihi. Beliau dikenali sebagai Avicenna di Barat. Beliau ialah tabib pertama yang secara tepat menerangkan meningitis. Beliau juga telah menemui bagaimana jangkitan TB berlaku, menjelaskan penyakit yang menyebabkan demam kuning atau dikenali sebagai jaundice. Pengaruh ilmunya luas sekali di Eropah dengan karangannya Al-Qanun fi Al-Tib ataupun dikenali sebagai Canon of Medicine. Al-Qanun dianggap ensiklopedia perubatan yang paling besar sehingga ke hari ini. Seterusnya, kita akan bergerak kepada kesimpulan. Seperti yang telah dibincangkan sebentar tadi, kita dapat lihat pelbagai kejayaan yang telah dicapai oleh tokoh-tokoh ilmuwan, terutamanya dalam bidang perubatan, oleh tokoh Islam. Antaranya, tokoh-tokoh Islam yang terkenal seperti Ibnu Sina, Ibnu Zakaria dan Ibnu Abbas. Mereka merupakan peneraju kepada perubatan yang penting dalam tamadun Islam. Seperti kita tahu, walaupun ilmu perubatan ini daripada kaum barat, iaitu masyarakat Islam, serta kecintaan ilmu oleh masyarakat tamadun Islam, tokoh-tokoh tersebut berjaya mengadaptasikan ilmu perubatan tersebut. Sebagai contoh, Kanun Al-Tib daripada Ibnu Sina atau dikenali sebagai Canon of Medicine merupakan ensiklopedia, iaitu buku perubatan lama dan masih digunakan sehingga kini. Tokoh-tokoh ini juga merupakan pelopor kepada perubatan moden. Tamadun Islam merupakan antara pelopor terbesar dalam bidang perubatan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Mantap.